Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pada kali ini kita nak berkongsi kisah Nabi yang seterusnya, yang mana untuk pengetahuan anda semua, kita dalam rangka nak komplitkan siri para Nabi dan para Rasul. InsyaAllah kita cuba komplitkan, cuba cukupkan 25 orang Rasul dan 25 orang Nabi yang wajib untuk kita ketahui. InsyaAllah banyak kisah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah para Nabi yang terdahulu. Bagaimana para Nabi terdahulu mereka melalui cabaran dan ujian yang Allah bagi kepada mereka. Sebab setiap Nabi mereka mempunyai liku cabaran yang berlainan. Bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menghadapi cabaran ujian daripada mad'u mereka. Itu semua dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Bahkan Nabi SAW pun ada ceritakan juga. Nabi pernah melalui satu tempat yang mana tempat itu kaum Sodom yang telah terbalikkan bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi cerita juga bagaimana kewujudan Nabi Adam AS. Semua itu dirakamkan oleh Allah dan turut diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi. Jadi dalam banyak-banyak para Nabi, Nabi pada kali ini, episod pada kali ini kita nak berkongsi kisah Nabi Ismail AS. Jadi pada video sebelum ni, saya ada berkongsi berkaitan dengan ayah kepada Nabi yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu Nabi Ismail AS. Yang mana ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim AS, yang banyak kisah yang boleh kita ambil dan kita belajar dan teladani kisah daripada Nabi Ibrahim AS. Bagaimana diuji, bagaimana dia menghadapi halangan ujian sehingga kan sampai satu tahap Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan semua masyarakat ketika itu menyaksikan kebakaran kepada Nabi Ibrahim AS. Semua itu kita boleh belajar. Jadi memang betul orang kata iman itu tidak boleh diwarisi. Tapi kalau dididik dengan baik, dibentuk dengan acuan yang sangat baik, tidak mustahil iman itu boleh diwarisi, bahkan lebih baik daripada seorang yang membuat acuan tersebut. Sebab itulah kita tengok bagaimana Nabi Ismail AS hasil didikan seorang ayah, hasil didikan seorang ayah yang sangat alim, sangat soleh dan beriman kepada Allah. Maka kita boleh tengok bagaimana hasil didikan Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ismail AS merupakan anak pertama kepada Nabi Ibrahim AS selepas Nabi Ibrahim mengahwini seorang perempuan daripada Mesir yang bernama Hajar. Itu kita dah kisahkan dalam video berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim pergi berjalan ke Mesir, dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim dengan isterinya bernama Sarah, seorang pembantu bernama Hajar. Disebabkan raja ketika itu kagum dan suka dengan kelakuan Nabi Ibrahim, suka dan kagum dengan kelakuan Sarah, disebabkan itulah dihadiahkan seorang pembantu kepada mereka bernama Hajar. Maka daripada perkahwinan itulah lahirnya seorang anak lelaki yang ditunggu-tunggu. Lama Nabi Ibrahim tunggu. Diriwayatkan sehinggakan umur Nabi Ibrahim 86 tahun lebih baru Allah kurniakan seorang anak, iaitu anak lelaki daripada perkahwinan yang kedua yang bernama Nabi Ismail AS. Maka daripada perkahwinan itu lahir seorang anak. Bahagia Nabi Ibrahim AS mencurahkan semua kasih sayang kepada anaknya yang bernama Ismail yang ditunggu lama dah. Maka bila mana lahir seorang anak yang ditunggu-tunggu, maka disitulah tempat dia mencurahkan kasih sayang, diberi perhatian 100%, sangat kasih dan sangat sayang kepada anaknya. Maka dalam keadaan begitu, maka sampai satu ketika Allah memberitahukan, wahai Ibrahim, bawa anak kamu dan bawa isteri kamu bernama Hajar untuk keluar daripada bumi Palestin. Berjalanlah kamu, bergeraklah kamu. Dalam keadaan Allah tak bagi tahu bergerak ke mana, berjalan ke arah mana. Allah tak bagi tahu. Allah kata berjalanlah kamu. Maka ketika itulah bila mana seorang yang beriman, seorang yang taat kepada Allah diberikan satu arahan tanpa mempersoalkan. Wahai Allah, anak aku masih lagi kecil. Wahai Allah, Sarah masih lagi baru saja mengandung. Tidak, sebagai seorang yang beriman, bila mana dapat arahan daripada Allah, tidak akan pernah mempersoalkan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita mempersoalkan, wahai Allah, kenapa perlu solat? Wahai Allah, kenapa perlu tutup aurat, pakai tudung? Wahai Allah, kenapa perlu bayar zakat dan sebagainya? Tak perlu mempersoalkan bila itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila keadaan begitu, maka berjalanlah akur dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjalanlah dalam keadaan padang pasir. Ingat,
Padang pasir kalau musim panas tersangatlah panas, kalau musim sejuk tersangatlah sejuk. Itu kaedah dia. Maka berjalanlah mereka anak beranak dalam keadaan Nabi Ismail masih lagi kecil pada ketika itu. Tapi disebabkan 3 beranak ini beriman kepada Allah, akur sahaja dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim alaihi salam kerap kali memandang pandangan mata ke atas. Kerap kali berjalan sikit tengok atas, berjalan sikit tengok atas. Dikarenakan Nabi Ibrahim menunggu arahan seterusnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menanti-nanti apakah arahan seterusnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berjalan dengan jangka masa yang sangat lama, terus memandang, mengharapkan ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana sampai di satu tempat, mana tempat itu tempat yang kering kontang, tempat yang tidak ada sumber air, tempat yang tidak ada penempatan, tidak ada manusia tempat itu. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tidak mengharapkan tempat itulah yang sepatutnya mereka berhenti, ketika itulah Allah mengarahkan, wahai Ibrahim, berhenti di situ. Dalam keadaan Nabi Ibrahim memandang sekeliling, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air, hanya padang pasir yang kering kontang sahaja. Ingat, manusia pada ketika itu, bila mana mereka nak bina satu penempatan, nak bina satu perkampungan, mereka akan menitik tolakkan ada tak sumber air. Kalau ada sumber air, ada tak binatang buas. Dua ni sangatlah mereka akan titik tolakkan. Kalau ada sumber air tapi ada binatang buas, tak boleh. Ada sumber air, tidak ada binatang buas, maka itulah tempat yang berkemungkinan akan menjadi penempatan bagi orang-orang yang terdahulu. Maka bila mana dapat arahan, Nabi Ibrahim tengok tidak ada penempatan, tidak ada manusia, diakur arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dirikan kemah, dirikan tempat untuk berteduh untuk Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Maka dalam keadaan tak lama, kejap saja, maka Allah mengarahkan satu arahan lagi kepada Nabi Ibrahim. Satu arahan yang menguji lagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah anak kamu dan tinggalkanlah isteri kamu. Kembalilah kamu ke bumi Palestin. Dalam keadaan satu arahan yang tidak dijangka oleh Nabi Ibrahim, Allah turunkan satu arahan. Ketika itu Nabi Ibrahim dengar, dia akur sahaja dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mempersoalkan walaupun sedikit. Dan ketika itu jugalah bila mana Nabi Ibrahim bagi tahu yang aku akan tinggalkan kamu, maka di situlah tanya Sayyidatuna Hajar kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai suamiku, adakah kamu mahu meninggalkan kami dekat sini tanpa ada sumber air, tanpa ada manusia? Adakah kamu nak tinggalkan kami dekat sini? Maka Nabi Ibrahim hanya berdiam diri, tak mampu nak ucapkan sepatah perkataan pun, tak mampu nak menjawab daripada soalan yang diajukan oleh Sayyidatuna Hajar ketika itu. Maka Nabi Ibrahim tak menjawab. Nabi Ibrahim mula beredar sikit demi sikit. Lalu ketika itu jugalah Sayyidatuna Hajar tanya sekali lagi, wahai suamiku, adakah ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika itulah Nabi Ibrahim menganggukkan kepala sambil dia berjalan. Dan ketika itulah Sayyidatuna Hajar kata, jika itu arahan daripada Allah, maka tidak sama sekali Allah akan mensia-siakan hamba-Nya, dan aku tidak akan pernah risau kalau itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila mana satu arahan daripada Allah datang, maka mereka menganggap kesemua benda yang ada di sekeliling mereka tidak penting lagi. Itulah yang diharapkan oleh Sayyidatuna Hajar. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan anak dan meninggalkan isterinya dekat satu padang pasir yang tidak ada apa-apa. Maka ketika itulah bila mana Nabi Ibrahim telah pun beredar, mereka, biasalah kita manusia biasa memerlukan sumber air, memerlukan air dalam badan. Maka ketika itulah Sayyidatuna Hajar berlari mencari sumber air daripada Bukit Safa ke Marwah. Adakah Sayyidatuna Hajar tahu dekat mana sumber air? Tidak tahu sama sekali, menyebabkan random Sayyidatuna Hajar sebanyak 7 kali Bukit Safa ke Marwah mencari sumber air. Dan ketika itulah diriwayatkan ada 2 pandangan lah. Pandangan pertama mengatakan Allah mengarahkan malaikat untuk keluarkan sumber air daripada bumi, yang mana sumber air itu keluar daripada tapak kaki Nabi Ismail alaihi salam. Yang mana ketika itulah Sayyidatuna Hajar bersyukur kepada Allah
Bersyukur kepada Allah menyebabkan keyakinan dia makin tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan sumber air yang keluar daripada tapak kaki Nabi Ismail daripada sikit mula banyak dan biasalah bila ada sumber air apa jadi? Akan ada manusia. Maka ketika itulah manusia bila dapat tahu yang di sana ada sumber air, maka manusia mula pergi, mula bina rumah, mula bina penempatan dan minta izin kepada Sayyidatuna Hajar dengan Nabi Ismail untuk meminum, untuk menggunakan air itu, dan mereka menggelarkan Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail adalah tuan kepada pemilik air tersebut. Nak guna air minta izin. Sebabkan itulah penempatan itu daripada satu rumah, daripada satu keluarga merebak kepada banyak keluarga menjadi penempatan ketika itu. Itulah sejarah bagaimana sumber air Zam-Zam boleh ada dan bagaimana penempatan bumi Mekah ketika itu dalam keadaan tidak ada apa-apa menjadi satu tamadun, menjadi satu kampung yang menjadi sangat besar pada ketika itu. Maka selama beberapa tahun, ada juga yang tanya, adakah Nabi Ibrahim bila mana dia kembali ke bumi Palestin, adakah dia tidak menziarahi anak dan isterinya? Ada menziarahi. Kata para ulama, Nabi Ibrahim Allah bagi satu kelebihan kepadanya, yang mana jarak di antara bumi Palestin dengan bumi Mekah ketika itu, Allah cepatkan perjalanan Nabi Ibrahim, menyebabkan Nabi Ibrahim menyangka perjalanan dia daripada bumi Palestin ke Mekah sangatlah dekat. Wallahu alam. Mungkin Allah hantar buruk ke, wallahu alam macam mana. Ia menyebabkan senang pergerakan Nabi Ibrahim AS ketika mana nak menziarahi bumi Mekah dan nak kembali ke bumi Palestin. Maka selama beberapa tahun Nabi Ismail AS dilahirkan, membesar dengan sangat baik, membesar dengan didikan agama dengan baik, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi seorang manusia, anak lelaki yang berakhlak sangat mulia. Satu hari ada satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim untuk membina satu Kaabah di Mekah. Maka pergilah Nabi Ibrahim ke bumi Mekah, bagi tahu kepada Nabi Ismail AS yang Allah mengarahkan kita untuk membina Kaabah. Ingat, Kaabah ketika itu telah pun dihancurkan oleh banjir besar Nabi Nuh AS. Banjir besar Nabi Nuh menyebabkan Kaabah ketika itu runtuh. Lalu Allah mengarahkan Nabi Ibrahim untuk bina kembali. Ingat, membina kembali Kaabah daripada situ sampai ke hari ini kita tengok masih lagi utuh. Tapi cuma ada penambahbaikan, ada runtuhan, ada peperangan, itu panjang. Tapi tapak yang sama. Maka bila mana Nabi Ibrahim ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermulalah proses membina Kaabah tanpa ada bantuan sesiapa pun. Hanya mereka berdua, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS. Maka bila mereka membina Kaabah kan, akhir sekali ada satu sudut yang mereka nak letakkan batu. Maka Nabi Ibrahim mengarahkan, ada dua riwayat juga, Nabi Ibrahim mengarahkan Nabi Ismail untuk mencari batu untuk diletakkan di penjuru Kaabah. Maka Nabi Ismail mencari, ketika itu malaikat turun, wahai Ismail, letaklah batu ini daripada syurga yang dikenali sebagai Hajarul Aswad. Ada pandangan kedua, Jibril turun bagi kepada Nabi Ibrahim AS sendiri. Maka tak apa masalah. Maka di tempat Nabi Ibrahim itu pijak, itulah dikenali sebagai Maqam Ibrahim, yang mana pada hari ini pun still ada, masih lagi ada. Sebab di situlah Nabi Ibrahim pijak untuk membina Kaabah, untuk diletakkan batu-batu di Kaabah, sehingga kan ada kesan, dan sehingga kan hari ini kita boleh tengok kesan itu ada, yang dikenali sebagai Maqam Ibrahim, tempat pijak ataupun tempat berdirinya Nabi Ibrahim AS. Maka selama beberapa tahun kemudian ada satu lagi arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji dua beranak ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Itu tak lain tak bukan perintah berkorban, yang mana Nabi Ibrahim AS bermimpi yang dia sembelih Nabi Ismail AS. Ingat, mimpi para nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 2-3 kali bermimpi Nabi Ibrahim AS mendongakkan kepala ke langit, bertanya-tanya adakah itu adalah wahyu. Maka bila mana sampai di bumi Mekah, menceritakan kepada Nabi Ismail AS. Jawab Nabi Ismail, wahai ayahku, kalau itu wahyu, kalau itu arahan daripada Allah, maka aku akur. Maka dipersiapkan satu hari itu untuk korban Nabi Ismail AS. Maka bila mana saya cuba ringkaskan, sebab dibawa satu tempat yang jauh,
yang jauh daripada penempatan Mekah ketika itu untuk melakukan ibadah korban. Bukan tepi rumah je kita korban, bukan. Dibawa satu bukit yang jauh untuk melakukan ibadah korban. Maka bila mana Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya Nabi Ismail, ketika itulah Allah tukarkan Nabi Ismail dengan kibash. Yang mana itu di antara satu ujian yang tertinggi buat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, yang mana mereka hanyalah meletakkan Allah nombor satu. Bila mana ada satu arahan daripada Allah, tidak ada apa-apa lagi. Dunia tidak ada apa-apa. Maka sebagai seorang hamba, kita tak boleh nak mempersoalkan apa yang Allah arahkan kepada kita. Sama juga macam kita. Kita bila mana Allah arahkan untuk solat. Ya ustaz, kita tak ikhlas lagi untuk solat, jangan. Kerana adakah itu jawapan yang kita nak bagi kepada Allah nanti? Adakah itu jawapan yang kita nak bagi kepada malaikat nanti? Solat, ikhlas itu nombor 2. Tunaikan arahan Allah dahulu, itu kewajipan. Ikhlas itu nombor 2. Bila mana kita kerap kali ajar diri kita untuk solat, insya-Allah ikhlas itu akan datang. Sama juga nak menutup aurat. Ustaz, saya tak ready lagi untuk tutup aurat. Saya tutup aurat pun saya tak ikhlas. Tak, tutup aurat dulu. Laksanakan arahan Allah dulu, barulah ikhlas. Bukan ikhlas dulu baru laksana, tidak. Sebagai seorang hamba, konsep hamba, laksana dulu perintah Allah, baru ikhlas itu datang. Jadi itu di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam. InsyaAllah kita sambung kisah Nabi yang seterusnya, iaitu adik kepada Nabi Ismail alaihi salam, namanya Nabi Ishaq alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ishaq alaihi salam ini adalah moyang kepada Bani Israel. Sebelum Allah campakkan roh ke dalam jasad Nabi Ishaq alaihi salam, Allah telah membagi tahu, wahai Ibrahim, Ishaq alaihi salam, anak kamu merupakan seorang rasul dan seorang nabi.